Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke Sayembara Puisi Melestari Sungai Kim Kim untuk webinar yang ketiga, hari yang terakhir. Kita bertuah kali ini dapat menjemput Dr. Zahir Zainuddin sekali lagi dalam menceritakan. Sebelum ini, semalam Dr. Zahir menceritakan tentang puisi. Dan kali ini kita akan Dr. Zahir akan menceritakan tentang teknik-teknik menghasilkan TikTok. Maknanya kita lihat bagaimana dari sudut Dr. Zahir ni adalah seorang pensyarah yang mempunyai berbagai bakat, dan berdasarkan pada pengamatan saya sebagai rakan sepejabat, Dr. Zahir ni memang salah seorang yang memang mempunyai pendekatan yang amat gemar dengan teknologi dalam media sosial dan juga dalam menghasilkan penulisan menggunakan teknologi yang lebih mudah. Dan beliau juga terkenal dia mempunyai blog, dan kiranya kita ingin melihat pemikiran Dr. Zahir, kita boleh melihat pada blog dia, Dr. Zahir. Dan perkhususan Dr. Zahir lebih kepada pembangunan manusia dan pendidikan dan pembangunan komuniti. Itu adalah kelebihan Dr. Zahir yang dari dulu hinggalah sekarang. Beliau mempunyai banyak penulisan dan pengalaman yang telah berjaya mempunyai pengalaman 5 tahun di Brunei Darussalam, dan juga mempunyai mampu untuk melakukan konsultasi dalam perkhidmatan pembangunan diri dan juga organisasi. Okey, penulisan beliau juga banyak, terutama dalam bidang Malaysia isu sosial semasa dan tahun 2005, dan beliau juga telah menghasilkan buku berkenaan dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi 3 tahun di Putrajaya dan 19 tahun kuasa perubahan 2008. Okay, dan terbaru tahun 2020 ada 2 buku yang telah dihasilkan, iaitu Jom Business dan juga Minda Kejaya Cemerlang. Dan kedua-dua bidang ini sebenarnya memang adalah kekuatan Dr. Zahir. Okey, jadi dengan tidak membuang masa lagi, saya ingin mempersilakan Dr. Zahir untuk memulakan. Saya tahu Dr. Zahir mempunyai banyak slide untuk cara-cara untuk menghasilkan TikTok. Tapi sebelum tu saya ingin memberi soalan-soalan yang di mana dalam ketika ceramah Dr. Zahir boleh akan menjawab ketiga-tiga soalan tersebut. Iaitu soalan yang pertama, apa itu TikTok? Okey, kita tahu TikTok tu memang adalah satu kegilaan zaman sekarang, terutama di kalangan masyarakat orang muda. Dan apakah teknik menghasilkan TikTok yang mudah? Saya pun sampai sekarang tak tahu, tak ada akaun pun TikTok. Okey. Dan saya tak tahu cara nak menghasilkannya pun. Okey, soalan yang kedua, siapakah yang menguasai media sosial ini dan mengapa? Okey, mengapa media sosial ini amat diminati oleh orang ramai? Dan soalan terakhir, sejauh manakah TikTok ni memberi manfaat kepada masyarakat? Dan kita tahu TikTok ni memang ada pro and con je, tapi kita mampu juga sebenarnya, kita lah yang mencipta kebahagiaan dan kita dah mencipta sama ada manfaat ataupun tidak TikTok ini. Okey, saya mempersilakan Dr. Zahir untuk memulakan ceramah beliau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Zahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Nurul Najah selaku moderator pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada petang ini kita akan bersama-sama belajar sikit sebanyak tentang aplikasi yang terkenal pada masa ini, iaitu TikTok. Ada sebut TikTok dan sebagainya, tapi asalkan sebutan tu bunyi tik dan tok kira okey dah tu. So untuk aplikasi TikTok ni saya akan menerangkan menggunakan slide, dan slide ni pun saya buat melalui Canva. So Canva ni adalah satu aplikasi yang sangat membantu dalam proses pembelajaran di universiti, khususnya lah untuk pelajar di sekolah pun boleh juga digunakan. So saya minta izin pada Dr. Nurjah untuk berkongsi slide.
Okey, ini adalah uh, portal untuk Canva. So dia ada home, file, risal dan sebagainya. So kita boleh menggunakan Canva ni untuk mencipta ataupun mereka bentuk slide yang kita nak, dan Canva ni fungsinya sangat banyak, sangat baik dan boleh menjimatkan masa untuk kita membuat slide yang bagus dan juga baik dalam pembelajaran kita. So ini adalah permulaan slide pertama saya. Slide pun tak banyak. So tajuk,nya TikTok video apa dan bagaimana. So nak menjawab soalan yang diberikan oleh Dr. Nurul Najah tadi. So dalam slide ini insya-Allah saya akan jawab semua sekali lah, ya. Dan kalau ada masa saya akan buat demo sedikit bagaimana kita boleh menggunakan TikTok dengan lebih berkesan, ya. So logo TikTok ini kat sini, dia ada logo dia kat sini, ya. Dan juga kita boleh design, ya. Apa perkataan kita nak boleh letak di situ. Okay, sejarah sedikit berkenaan dengan TikTok. TikTok ni berasal dari China pada tahun 2012. So China, kalau kita pergi ke China pada hari ini, kalau kita tidak pernah ataupun kita tidak berhajat untuk ke China, kita boleh tengok dekat YouTube ataupun dekat laman-laman yang berkaitan dengan negara China, bagaimana China ni berkembang daripada sebuah negara yang tertutup kepada sebuah negara yang maju dan terbuka dan sangat kehadapan dalam beberapa bidang. Dan TikTok ini adalah satu contoh bagaimana industri media sosial di China ini berkembang dengan pantas. Pada tahun 2012 dia bermula, sekarang dah 2022, dah 10 tahun. So TikTok ni dah pun mencapai satu tahap yang sangat memeranjatkan dari segi pencapaian dia. So TikTok ni asalnya adalah mencipta video pendek sehingga 15 saat. So 15 saat sekejap saja yang disusun oleh muzik. So muzik ni menjadi perkara pokok, perkara penting dalam penghasilan klip video dalam TikTok. Sebarang lagu-lagu dari artis yang terkenal hinggalah klip video yang pendek-pendek. Sama ada kita ambil lirik lagu yang sekat-sekat ataupun yang panjang. Daripada filem ataupun rancangan-rancangan di TV. Dan pada hari ini TikTok ini lebih mudah untuk kita gunakan kerana dia telah pun memberi ruang untuk pengguna TikTok menghasilkan video pendek yang lebih panjang dengan pelbagai bentuk. Dan kalau kita boleh buat secara live, persembahan kita lebih panjang, ambil masa 1 jam ataupun 2 jam. Dan peluang ini digunakan oleh ramai orang untuk mempromosi, untuk memberitahu ataupun untuk berkongsi apa sahaja yang mereka tahu dengan pengguna yang lain. So asal-usul TikTok ini, asal-usul TikTok ni dari China dan klip video dan digunakan untuk menghibur. So pada masa dulu banyak untuk hiburan, nyanyian, yang suka menyanyi dan akan menyanyi, berkongsi nyanyian ataupun dia menari. So kalau kita suka tu kita akan membuat tarian yang berbagai bentuk. Ada juga yang profesional, penari yang profesional akan merakam tarian mereka dan berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Kemudian juga ada yang hiburan dalam bentuk komedi, dalam bentuk filem pendek ataupun dalam bentuk kita berhibur dengan kawan-kawan. Kita berjenaka dengan kawan-kawan. Dan pada masa sekarang, kandungan TikTok berkembang kepada pengetahuan. Saya rasa pengetahuan ataupun maklumat ataupun informasi ini adalah aspek yang sangat ketara dalam kandungan TikTok pada hari ini. So dalam pengetahuan ini, dia memberikan berjuta-juta maklumat kepada kita. Bukan 1, 2, malah berjuta. Nak cari maklumat yang kita nak pun kita boleh. Dan maklumat yang kita nak tu sentiasa ada dalam for you, FY kita. For FYP, for your page. Yang kita nak tu semua ada dalam paparan yang kita nak di dalam akaun TikTok kita. Kemudian juga kita berkongsi pengetahuan tentang makanan dan minuman. So di Malaysia, orang kenal Malaysia ni salah satunya adalah kerana kita suka makan dan kita suka minum. Pergilah ke mana-mana tempat, mesti kita tanya, dah makan ke belum? Sedap ke tak sedap? Jom kita makan. So makanan ni adalah satu kandungan yang sangat popular dalam TikTok. Sebab dia boleh berkongsi resipi, boleh berkongsi cita rasa, boleh berkongsi pengalaman makan.
Ada satu channel di YouTube Mak Saleh ataupun orang dari barat dia suka membuat review tentang makanan yang ada di Malaysia. So dia berjalan dari Eropah, katakan dari Jerman, kemudian dia datang ke Malaysia. Bila dia tanya kenapa dia pilih Malaysia, kerana dia hendak merasai makanan yang ada di Malaysia dan juga suasana nature yang ada di Malaysia, hutan-hutan, kehijauan yang ada di Malaysia. Tapi dia review juga makanan. So, sambil dia berjalan tu dia akan cerita tentang makanan. Kemudian minuman dan juga fashion. So fashion ni salah satu lagi kandungan di TikTok yang amat yang sangat popular, yang amat popular lah fashion. Lebih-lebih lagi dia, kalau di Malaysia ni kalau nak tengok fashion tudung, so pelbagai jenis fashion tudung yang boleh lihat di TikTok. Kemudian juga travel. So travel ni macam jenis, sama ada solo travel ataupun group travel. So boleh pergi ke katakan kita nak pergi ke Turki, so kita boleh check, boleh semak dan boleh type tu travel to Turkey contohnya. So dia akan keluarlah ada apa dia punya video-video, klip video yang berkaitan dengan travel ke Turki. Itu sahaja. Dia tak akan pergi pada yang lain. So itu kelebihan TikTok, dia boleh seolah-olah membaca apa yang kita nak dalam aplikasi TikTok ini. Kemudian berita. Saya dapati di TikTok ini akaun agensi berita agak menonjol. So setiap hari ke dalam 3-4 klip video mereka akan upload untuk berkongsi dengan pembaca. Dan berita ini tak panjang, mungkin dalam seminit ataupun seminit setengah begitu sahaja. Kemudian dalam dunia pendidikan memang tengah berkembang sekarang bagaimana pengguna TikTok ni berkongsi pengalaman mereka dalam proses pendidikan, sama ada di sekolah, di tadika, di universiti ataupun dalam kerjaya, tempat kerja masing-masing. Dan banyak lagi kandungan yang ada dalam TikTok ini yang kita boleh explore, yang kita boleh teroka dan kita mendapat manfaat daripada TikTok. Sebelum ni TikTok ni, kalau kita dengar TikTok ni, kita akan ada persepsi yang agak negatif. Antaranya istilah berjoget, menampilkan tarian dan sebagainya. Tapi sekarang persepsi itu makin lama semakin hilang, tapi digantikan dengan persepsi yang lebih baik, lebih positif dan boleh mendedahkan kita kepada kemajuan diri dan juga kerjaya. So itu dari segi sejarah sikit sebanyak tentang TikTok ni. Kita pergi ke next slide. Okay, lihat kepada sini, saya paparkan sikit fakta tentang TikTok ini. The 7 most popular social media platform in the world. So pada tahun 2012 sehingga 2022, so TikTok ini berada dalam kedudukan 10 social media yang popular dalam dunia. Yang pertama masih lagi FB, yang kedua YouTube, yang ketiga WhatsApp, yang keempat Insta, yang kelima FB Messenger, yang keenam itu adalah WeChat. Kemudian TikTok. Douyin dengan TikTok ni sama je, tapi Douyin ni untuk negara China. Dan terakhir sekali itu adalah QQ. Okey, ini dia punya ranking TikTok dalam tempoh 10 tahun. Kalau tengok FB, dia dah lama dah, so masih lagi nombor 1. Mungkin dalam masa 5 tahun akan datang, TikTok ni akan kedudukannya mungkin lebih tinggi lah, lebih baik. So apa yang popular tentang TikTok ni, yang pertama sekali adalah 1/3 pengguna TikTok buat duit sebanyak 100,000 ringgit US dollar setahun. Itu bukan RM1, 100,000 US dollar setahun. So sangat banyak pengguna TikTok. Maksudnya kalau kita nak buat duit ataupun nak kumpulkan duit, so kita gunakan TikTok. Yang kedua, 1 bilion pengguna aktif. 1 bilion, bayangkan dalam dunia ni, kita ada dalam 7 bilion. So 1/7 daripada penduduk dunia ni aktif menggunakan TikTok. So bayangkan market untuk TikTok ni sangat besar lah dan sangat luas. Dimuat turun lebih daripada 3 bilion kali. So setiap hari ni beratus-ratus, mungkin berjuta-juta lah orang akan download
apps TikTok ini. Mungkin lepas ni ada lagi yang akan download, akan cuba untuk belajar macam mana nak menggunakan apps TikTok ini. Dan yang keempat adalah 18% pengguna internet menggunakan TikTok. So bayangkan hampir 20% pengguna internet pada hari ini akan menggunakan TikTok sebagai platform sosial media mereka untuk berkongsi, beritahu, bercerita, menyampaikan mesej dan sebagainya. Dan lihat pada statistik ni tahun 2018, penggunanya adalah 5% sahaja. So dalam tempoh 2018, 19, 20, tahun 2020 dia meningkat kepada 18%. So peningkatan yang sangat ketara, sangat besar dan impaknya kepada internet society ini sangat besar. So kalau kita lambat menggunakan TikTok pada hari ini, kita dah ketinggalan jauh sikit lah. So nanti saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan bagaimana kita boleh buka akaun TikTok untuk menggunakan platform sosial media TikTok pada hari ini. Okay, siapakah pengguna TikTok? Ini satu dapatan yang sangat mengejutkan dan juga menarik. Majoriti pengguna TikTok adalah wanita. Majoriti. So, majoriti ni tak pastilah berapa banyak. Tapi kalau lebih daripada 50% ni dikira sebagai majoriti. Sama ada majoriti mudah ataupun majoriti 2/3. Tapi majoriti lah. So kenapa, soalan kita bertanya, kenapa wanita ni lebih suka menggunakan TikTok? So sangat menarik soalan tu yang kita boleh cari jawapannya. Dan 66% daripada semua pengguna TikTok ni berusia di bawah 30 tahun. Maknanya mereka umur 40 tahun, 50 tahun ni dah biasa dengan FB, dah biasa dengan Twitter, dah biasa dengan Messenger. Tapi bagi anak-anak muda ni, 18, 20-an, malah 15 tahun, so TikTok adalah rakan baik mereka. Rakan mereka yang mesra. So maklumat yang ada dalam TikTok ini barangkali boleh mempengaruhi pemikiran dia, sikap dan tingkah laku. Kerana pendedahan kepada TikTok ini sangat besar. So bayangkan 66% pengguna ni bawah 30 tahun, so anak-anak kita juga, adik-adik kita juga mau tak mau akan download apps TikTok ni pada suatu hari nanti. So ini kemungkinan yang boleh berlaku. So ini ada sikit video tentang TikTok ini. Apabila TikTok ni dah terkenal di peringkat dunia, di peringkat global, so dia mula mendapat pengaruh daripada social media influencer, sama ada dari YouTube ke, dari FB ke, dari mana-mana saja, untuk berada dalam community TikTok. So mereka ini semakin lama semakin kembang, daripada syarikat yang besar, sederhana ataupun kecil. Macam kecil ni individu macam kita lah. Kita pun tengok juga apa kandungan dalam TikTok kan. Jadi kita pun download dan kita tengok apa yang ada dalam tu. Tapi bagi syarikat-syarikat yang ada produk, ada jenama, ada perkhidmatan dan tugas mereka ni ataupun fungsi utama mereka adalah untuk mencari keuntungan, so TikTok adalah satu platform yang sangat baik untuk memasarkan produk mereka. So antara jenama besar ni adalah Nike, kasut yang kita pakai tu untuk jogging, berlari dan sebagainya. Kemudian minuman Coca-Cola, syarikat gergasi dunia, so turut menggunakan TikTok sebagai satu platform pemasaran mereka. Dan juga internet giant Google yang menggunakan TikTok untuk mendapat pengaruh daripada masyarakat dunia ni menggunakan perkhidmatan mereka. Itu yang di peringkat global. Di peringkat lokal, kalau kita tengok ada juga agensi kerajaan yang mula membuat akaun TikTok masing-masing. Di universiti kita sini pun ada jabatan-jabatan yang melihat platform TikTok ni sebagai satu platform yang membantu untuk proses intervensi ataupun proses mencari pelanggan yang lebih ramai untuk menggunakan perkhidmatan mereka. So mau tak mau kita perlu fikirkan juga kalau syarikat besar menggunakan TikTok, kenapa kita di dalam sektor perkhidmatan awam, perkhidmatan pendidikan ini tidak menggunakan platform ini sebagai satu elemen, satu instrumen yang boleh mencari ataupun
sampai kepada lebih banyak pelanggan untuk sampai kepada kita. So mungkin ini satu yang kita boleh fikirkan. Kemudian ini boleh inspire kita lah. Kita nak jawab soalan daripada Dr. Nurul Najah tadi. Ada 3 soalan tu. Menarik, menarik juga soalan dia yang saya akan kongsikan. Saya tengok balik soalan itu. Tentang bagaimana kita nak belajar untuk memiliki akaun TikTok kita sendiri dan kita nak mengurus akaun tu supaya lebih baik, lebih berkesan dan sebagainya. Yang pertama sekali, kalau tengok kat sini, kita download dulu aplikasi TikTok untuk iOS ataupun Android. So masing-masing kita dah ada handphone masing-masing kan. Sekarang ni dah pakai smartphone. Smartphone ni dihubungkan kepada internet. Kita boleh download apps TikTok ni sama ada di Android ataupun iOS. Kemudian bila dah download tu, kita buka aplikasi dia dan kita boleh tengok macam-macam jenis tutorial yang ada untuk memulakan TikTok kita. Semua tamu kena ada lah. Nanti kalau di hujung ni saya akan tunjukkan bagaimana kita nak menggunakan TikTok. Ini saya bagi paparan Kalau menggunakan aplikasi iOS di App Store, so kita type je TikTok, so dia akan keluar macam ni lah. So dia dah bagi dah contoh paparan yang ada di handphone atau smartphone masing-masing. So macam-macam depends lah, terpulang kepada kita paparan apa yang kita nampak nanti. So kalau tengok sini, TikTok video music and live streams. So oleh TikTok Limited. So ada beberapa star situ. Memang starnya banyaklah, penuh kan. Itu menunjukkan ramai ataupun menjadi tumpuan orang untuk download apps ni. So itu apps di iOS. Kemudian di Android, kita menggunakan Google Play. Yang ini pun adalah paparan Paparannya pun depends juga. So sini ada TikTok Private Limited. So dia ada star sini. Dan dia ada carangan-carangan lain kalau kita berminat lah. Ini dalam Google Play. Ini paparan dia. Dan bagi mereka yang menggunakan Huawei, dia ada galeri ni. So boleh download juga lah. Saya tak tunjuk yang galeri, saya tunjukkan daripada iOS dengan Google Play. So ini adalah paparan yang kita akan nampak di smartphone kita. So pastikan ada logo TikTok sini lah. Logo music lah. Kat sini. So dia nampak jelas kat situ. Ada tulisan dia dan ada logo dia. Dan ini paparan di smartphone sebelah sini. Manakala di sini adalah paparan di PC. So lebih mudah, pada saya lebih mudah kita menggunakan TikTok ini di smartphone berbanding dengan PC. Sebab di smartphone tu dia agak simple dan lebih cepat proses untuk kita upload klip video yang kita nak upload ke akaun kita. Kalau di PC, dia ada beberapa halangan lah. Barangkali PC tu agak lambat, kemudian kita nak baca satu persatu, so agak lambat sikit lah. Cuma di PC ni paparannya tu lebih banyak info di situ. Dia ada for you, FY. Dia ada following. Dan kita boleh buat live. Kandungan ni semua ada dalam paparan di smartphone. For you ni FY, ringkasan FY. Kalau FYP for your page. Special untuk page kita lah. Dan kita nak rebut 3 ni lah. Kita nak for you. Maksudnya bila orang lain buka sahaja apps TikTok dia, so dia akan dapat tengok klip video kita. Sebahagiannya daripada kita lah. Mungkin dia ada banyak, dia boleh follow banyak akaun kan. Jadi dia akan, salah satunya harap-harap kita akan masuk dalam akaun TikTok dia. Kemudian following ni kita boleh ikut seberapa banyak yang kita nak ikut orang dalam TikTok ni. Kita pun kalau orang nak ikut kita pun kita terima, berapa banyak nak tengok pun boleh. Dan live ni adalah proses yang perlukan keberanian, ketelitian dan juga perancangan yang baik untuk kita berhadapan dengan TikTok
subscriber ni atau pengguna TikTok ni, kadang-kadang kalau kita tidak bersedia, dia akan mengganggu proses live yang kita buat tu nanti. Okay, yang lain dia ada login, dia ada dua sini, satu sini. Kemudian dia adalah dia punya suggestion, cadangan daripada TikTok ni, rakan-rakan kita yang kita boleh ikut. Kemudian hashtag juga ada peranan dia. So kalau kita menggunakan hashtag yang betul, FYP kita tu akan bertambah-tambah. Sebab dia menggunakan AI yang sangat berkualiti, berkuasa tinggi. Kemudian, okey, ini paparan yang ada dalam PC, ada akaun dia. Kemudian dia ada beberapa perkataan di situ yang menggambarkan klip video dia. Dan dia tambah hashtag kat situ supaya bila orang nak, dia akan dapat tengok klip video ni lah. Dan di tepi-tepi ni dia ada like, dia ada komen dan dia ada share. So yang penting ni kena ada akaun dan juga kita login lah kalau ada akaun nanti ya. Okey, yang ini adalah panduan bagaimana nak muat naik video yang kita ada. So ini adalah part yang sangat kritikal. Kalau kita dah ada apps, kita dah download dan kita nak upload video kita, so kita mulakan daripada sinilah. So ini adalah akaun saya. Saya masukkan nama saya Dr. Zahir. Saya masukkan gambar saya. Gambar saya ni dengan Profesor Ulung lah. Profesor Datuk Samsul Amri. Ini gambar yang lama saya ambil bersama dengan beliau. Dan saya menggunakan akaun Dr. Zahir 789. So nama Zahir ni mungkin berjuta-juta lah dalam TikTok. So kita pilih nama yang unik dan kita boleh ingat. So saya Dr. Zahir 789 ni nombor kereta lah. So mudah untuk saya ingat. Kemudian setakat ni saya ada 29, saya mengikuti 29 akaun. Kemudian orang yang ikut sini 82 akaun. So jumlah ni semakin bertambah. Kemudian like saya untuk semua klip video yang saya buat ni 2229. Kat bahagian edit profile ni, kita boleh masukkan bila kita dah daftar tu, kita boleh masukkan sini, kita nak link dengan apa. So saya linkkan dengan YouTube. So saya ada channel YouTube, so saya linkkan dengan channel YouTube. Katakan ada orang yang ikut saya tapi dia tak kenal saya, so dia boleh pergi pada profile ini dan dia klik pada channel YouTube saya, dia boleh tengok lah. Memang wujud lah Dr. Zahir ni, bukannya akaun palsu dan sebagainya. So akaun saya ni adalah akaun tentang mengaji ataupun membaca satu ayat dalam satu hari, tapi saya tak upload hari-hari lah. Saya upload ni dalam selang sehari ataupun 2 hari ataupun 3 hari. Dan proses untuk nak buat klip video ni simple saja. Kalau kita ada perbualan, ada perbincangan, ada majlis ilmu dan sebagainya, kita boleh upload. Tapi tak perlu panjang. Dia biasanya dalam, pada saya tak perlu lebih daripada 1 minit setengah. 1 minit pun dah panjang sebenarnya. Tapi jangan terlalu panjang. Kalau dalam 50 saat ataupun 45 saat, itu dah sangat baik. Sebab anak muda ni dia tak nak tengok lama-lama. Dia nak sekejap je tengok. Kalau lama-lama tu dia akan skip. Dan nanti saya akan terangkan kalau kita kerap skip tu apa berlaku kepada apps TikTok kita ataupun akaun kita. Okay, ini paparan dia. Kemudian tekan butang kotak hitam. So dalam paparan di smartphone ni dia ada beberapa button kat situ. So untuk upload video kita ni kita tekan butang hitam je dengan plus dalam tu. Di situ dia ada profile kita. Kemudian dia ada inbox kita, ada message. Message ni akan beritahu siapa yang like ataupun siapa yang dah tengok profile kita, ataupun siapa yang akan menjadi follower kita lah. Sebab dalam tu biasa kalau dia like, biasa dia akan ikut kita. Kemudian home, kemudian mention dan sebagainya lah. Okay, itu yang pertama. So bila kita tekan button hitam ni, so dia akan keluar paparan yang kedua ni. Sini ada add sound. So, tepi-tepi ni dia ada flip. Kemudian dia ada speed.
kemudian dia ada filter. So semua dia punya button-button ni ada fungsi yang membantu meningkatkan kualiti klip video yang kita upload ke TikTok ni. Dia sangat menarik kalau kita dapat explore satu demi satu apa yang ada dalam TikTok tu lah. Macam saya pun nanti saya tunjukkan banyak elemen-elemen yang boleh diketengahkan untuk menambah baik klip video yang kita sediakan. Kemudian dia semakin lama semakin saya dapati semakin lama semakin banyak features yang dia bagi tepi ni untuk meningkatkan kualiti klip video yang kita buat tu. Okey, bila kita dah masuk kat sini, okey, merah ni menunjukkan yang kita boleh upload tu nanti. So ini ada masa 15 saat, ini 60 saat, ini 3 minit. So panjangnya untuk klip video kita ni adalah 3 minit. So kalau kita tekan upload sini, nanti kita boleh pilih daripada koleksi galeri kita. Galeri ni. So ini galeri saya lah, gambar yang saya ambil. Ini masa saya pergi hantar buku. Ini sayembara puisi, ini gambar-gambar pemandangan. So semua gambar yang ada dalam galeri kita ni, so kita boleh pilih mana masa yang kita nak, kita boleh pilih sama ada gambar ataupun klip video untuk kita kongsikan dengan pengguna TikTok yang lain. Kita boleh pilih beberapa. Dia ada lagi apps yang lain lah yang membantu untuk kita buat satu klip video yang menarik. Yang unik, yang ramai orang suka. So ini cara yang peringkat awal bagaimana kita nak upload video yang kita ada, klip video yang kita ada ke dalam TikTok. So kena ingat bila kita upload dan kita kongsi klip video kita dengan rakan-rakan kita di TikTok, kita tak boleh edit. So katakan kita tersalah ejaan kan, salah ejaan lah macam nak buat ni. Memang tak boleh edit. Sebab sistem dia sekali upload dah tak boleh edit dah. So apa yang kita boleh buat, memang kita kena delete lah klip video yang kita dah upload tadi. So sebab itulah sebelum kita upload klip video ni, so kita kena buat betul-betul. Dan dia ada satu tempat dekat selepas kita upload tu, kita sama ada kita nak terus upload ataupun kita nak save, nak simpan sebagai satu draft. Katakan kita nak tambah lagi info pada masa akan datang, so kita letak pada draft. Ataupun kita nak upload pada esok hari, so kita letakkan pada mode draft dulu. So esok ni kita akan upload lah. So kena ingat dalam TikTok ni bila kita dah upload, kita dah tak boleh edit. So apa yang kita boleh buat adalah kita delete klip video yang dah kita upload tadi. So bila delete, habislah. So kena buat betul-betul sebelum kita buat keputusan untuk upload klip video kita tu. A'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Okey, ini adalah contoh bagaimana saya merakam dulu video mengaji saya. Tapi nak rakam ni kena ada tempat yang sesuai, tempat yang menarik, tempat yang kita selesa lah untuk merakam. Ini kalau dalam rakaman mungkin ada rakan-rakan di luar sana yang nak merakam pemandangan indah, pemandangan sawah, pemandangan pantai ataupun ada peristiwa-peristiwa yang menarik. Boleh rakam je. Tapi kena edit lah supaya dia nampak menarik dan tidak terlalu panjang. So saya rakam sendiri menggunakan, kalau tengok sini saya ada mic kat sini. So mic ini saya sambungkan kepada smartphone saya. So guna smartphone saja untuk rakam. Tak perlu nak pakai kamera dari PC ataupun tempat lain. Sebagai smartphone saja. Kemudian kita sambungkan pada mic. Dan kita lighting tu kenalah cantik sikit. Kita adalah lampu sikit bagi nampak berseri sikit tempat kita. Dan dalam TikTok sendiri pun memang ada features yang kita boleh gunakan untuk enhance kualiti gambar kita. So itulah bila kita suarakan suara kita rakam tadi ataupun kita
kita bercakap tadi. So kita gunakan suara yang lebih jelas. So dalam TikTok ni dia ada satu features tu, kita boleh pilih nak gunakan suara yang bentuk yang macam mana. Ada mikrofon, ada yang macam suara bergema, bergaul dan sebagainya. So kita boleh pilih untuk kita gunakan suara-suara yang ada di situ. Tapi lebih baiklah kita gunakan suara yang original lah, suara kita sendiri. So ini yang mengaji saya. So saya nak tunjukkan bagaimana di TikTok ini sebenarnya selain daripada kita mengaji, kita berkongsi pengetahuan, kita bernyanyi ke, kita bersukan dan sebagainya. Untuk seminar puisi ni pun sebenarnya dah ada orang yang berpuisi, orang yang berpantun dan orang yang bersloka di TikTok. So saya akan tunjukkan satu-satu bagaimana mereka ni menggunakan platform TikTok ni untuk berkongsi kejayaan, pengalaman, pengetahuan dan sebagainya. Ini anak muda telah diracuni, budaya songsang telah merusak rohani. Kononnya inilah gaya terkini. Saksi aku terbangsa. Menampik buta mencari penyakit. Fikirnya ramai mengepit. Pakaian singkat dan ketat. Pikirnya ramai terpikat. Gerun jiwaku saat si teruna telah hilang jati diri. Okay, ini adalah deklamasi sajak di peringkat sekolah menengah anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. So menggunakan TikTok sebagai platform untuk mencari pendeklamator yang berjaya menghayati sajak dia. So dalam seminar puisi yang kita buat ini, sebenarnya kita menggunakan platform ini untuk kita mencari mereka yang mampu bersajak dengan baik, berpantun dengan baik, atau bersloka dengan baik untuk kita pilih sebagai pemenang. So daripada sinilah kita membina keyakinan diri kita dengan bersajak dan berpantun dan bersloka melalui platform yang semakin terkenal pada hari ini. Sebenarnya boleh. So di sini adalah akaun Dunia Melayu. Di sini ada maklumat tentang program ataupun event yang ada dan dia meletakkan FYP, hashtag FYP ini. Dengan meletakkan hashtag FYP ini, video ni boleh pergi kepada ramai pengguna TikTok. Kemudian hashtag bahasa Melayu. So mereka yang mencari bahasa Melayu akan ada klip video ni. Dan simo lah banyak lagi. Kemudian original sound ini, dia tak masukkan lagu, tak masukkan bunyi lain, tapi dia bercakap. So itu adalah original sound dia lah. Sebagai kita yang kreatif, kita boleh masukkan lirik-lirik lagu ataupun nyanyian lagu yang kita minat, tapi tak boleh panjang. Kalau panjang, dia kira sebagai hak cipta dan kita mungkin di-ban daripada menggunakan TikTok. So itu kena ingat. So dia panjangnya untuk menggunakan lagu-lagu yang ada copyright ni dalam tempoh yang singkat saja, mungkin dalam 10 saat, 5 saat, sikit saja yang dia benarkan. Selain itu dah tak boleh. Okay. So kat sini dia ada samalah, dia ada akaun dia ada like pun dah 3000 lebih. Dia ada yang komen, ini yang ada dia pin kat situ, kemudian dia share. Nanti saya kongsikan bagaimana klip video macam ni boleh pergi lebih ramai pengguna TikTok. Okay, itu untuk sajak dalam TikTok. Boleh kita tengok pula kepada pantun. Sudah bertali sabut sampai ke Jawa, upah ke bendang. Dulu muda, semua berebut. Sudah tua, siapa tak pandang. Okey, yang ini adalah TikTok yang menggunakan pantun sebagai klip video dia. So dalam klip video ni dia cuma tarikannya adalah perkataan-perkataan yang disebut satu persatu. Kemudian juga dia memasukkan elemen-elemen grafik kat situ, animasi. So itu pun ada cara yang kita boleh gunakan bagaimana kita nak buat animasi seperti ini. So maklumat yang ada pun samalah.
Cuma dia bila dia buat hashtag ni, seorang yang nak cari pantun ni akan pergi ke akaun ni. So lebih mudah lah. Ya. Sebagai pertandingan sayembara puisi ni, so peserta kenalah menzahirkan diri dia dan dia berpantun. Ya. Sama ada pantun panjang pendek tu bergantung kepada keupayaan masing-masing lah. Tapi dia mesti dalam bentuk kehadiran fizikal pemantun tersebut dengan penampilan yang menarik. Ya. Itu yang kedua, itu pantun. So dalam TikTok pun dah ada pantun. Ya. Kalau dulu susah sikit nak cari, sekarang dah ada. Yang ketiga adalah seloka. Ya. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Okay, ini adalah seloka yang saya ambil dari lagu Hari Raya lah, yang Amir dan juga Haji Rashid. Dan dia sebenarnya orang berkongsi klip video yang macam ni supaya kita dapat menjadikan panduan kepada kita lah untuk kita buat seloka yang menarik, yang boleh menarik perhatian orang lain. Ya. Cuma dalam klip video ni dia menggunakan gambar statik. Ya. Gambar statik yang pergerakannya hanyalah kepada perkataan ataupun teks apa disebutkan oleh penyanyi tadi. So kebanyakan yang saya tengok untuk seloka dan pantun video tu menggunakan gambar statik dan juga teks. Cuma dalam bentuk yang fizikal, kehadiran orang tu tak banyak sangat. So maksudnya untuk seloka, pantun dan sajak ni, TikTok adalah satu platform sosial media yang sangat baik, yang sangat memberi kesan kepada orang lain, kepada pengguna internet untuk mendapat model yang lebih cepat. So dia sekejap saya buat, dah kita boleh nampak di akaun TikTok kita. So apabila kita dah buat, kita dah buat klip video, kita dah upload, kena ingat dalam menggunakan TikTok ini, dia ada beberapa tips yang boleh meningkatkan visibility klip video kita kepada orang lain. Yang pertama sekali, bila kita gunakan TikTok ini, kita kena kalau dapat kita like, kita tekan butang like tu yang paling atas tadi. Kemudian kalau kita rasa nak bagi ulasan, kita komen, menarik, terbaik, the best. Komen pun tak perlu yang panjang. Gunakan 1-2 perkataan pun dah cukup. Ataupun bagi simbol best, good kat situ. Ataupun kita masukkan GIF kat situ. Dan lepas kita like, share, like, komen, kalau kita share lah. Kita share dengan kawan-kawan kita, dengan rakan-rakan sekerja kita, supaya klip video kita ni dapat juga dilihat oleh orang lain yang kita tak tahu siapa-siapa. So 3 step ni kita kena buat. Yang pertama like, yang kedua komen, yang ketiga share. Untuk like ni, kalau kita tengok akaun tu ataupun TikToker tu dah mungkin dah dia punya view dia dah 1 juta. Kalau kita like pun dia mungkin tak perasan lah kita like klip video dia. Tapi kalau kita like klip video yang like tu mungkin ada dalam 10 ke 20, besar kemungkinan orang yang klip video yang kita like tu, akaun kita like tadi, so dia akan like pada klip video kita pula. So kita saling like-melike lah, saling suka menyuka, dan akhirnya akan bertambah-tambahlah like kita tu. Itu yang pertama. Yang kedua, komen juga jangan lupa. So kalau kita komen dekat klip video yang kita tengok tadi tu, orang yang komen tu pun dia akan reply pada komen kita. Terbaik, terima kasih, hello dan sebagainya. So dia akan meningkatkan visibility kita pada akaun-akaun TikTokers yang lain. Dan juga share. Share ni akan mempercepatkan lagi populariti klip video kita. So ini 3 tips yang kita boleh gunakan untuk kita menambahkan likes dan juga visibility video kita kepada akaun lain. So bila masa kita nak like, komen dan share ni, semasa kerja ni susah sikit kan?
Masa pukul 8, pukul 5 ni susah sikit kita nak like, nak komen, nak share. So masa yang terbaik adalah sebelum tidur. Sambil baring-baring sebelum kita terlap tu, kita tengoklah akaun TikTok kita. Dan kalau ada masa kita like. Mungkin masa dalam 5 minit, 10 minit sebelum kita terlap ni, kita boleh like, boleh komen. So kalau kita buat setiap hari, like, komen dan share ni, insya-Allah klip video kita pun akan mendapat like yang sentiasa meningkat. Kita tak jangka mungkin dalam satu klip video tu kita upload baru dalam 10 minit dah ada 5 like. Kalau setengah jam mungkin dah ada 15. Kalau satu hari barangkali dah ada 20, 30 ataupun 100 like. So, saya pernah dapat sampai 600 like masa baru-baru upload video mengaji je, pendek je. Kerana usaha saya ataupun effort saya untuk buat like, comment dan share ni 5 minit ataupun 10 minit sebelum tidur. Memang ada impact dia kalau kita berterusan buat like, comment dan share ni. Okey, kita dah cerita dah tentang bagaimana nak buat klip video, bagaimana nak upload sikit sebanyak. Yang paling penting dalam sembara puisi ni untuk pertandingan kita ni, kita ada etika dia. So, etika ni saya ambil daripada Al-Quranul Karim. Dia ada 6 etika ni. Qaulan sadida. Qaulan ni kata-kata lah. Kemudian qaulan baligha, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan layyina, qaulan maisura. So setiap satu qaulan ni petikanlah daripada surah-surah yang saya ambil. So apa maksud tu qaulan sadida ni? So qaulan sadida ni perkataan yang benar, qaulan sadida. So untuk buat TikTok dalam sembara puisi ni, perkataan yang perlu digunakan adalah perkataan yang benar, perkataan yang betul, perkataan yang sahih. Supaya bila pendengar mendengar apa yang kita cakap tu, so dia akan dapat sesuatu yang betul lah. So, yang pertama sekali. Yang kedua adalah qaulan baligha, iaitu perkataan yang memberi impact, yang berkesan. So impact ni maksudnya kalau kita bersajak, perkataan tu akan menusuk ke dalam hati pendengar. Dia akan mendengar dan terus ke dalam hati mereka, yang akan memberi kesan. Katakan mungkin salah seorang daripada peserta kita nanti akan memberi sajak tentang menjaga kebersihan sungai. So dalam sajaknya tu, dia akan menggunakan perkataan yang memberi impact besar kepada pendengar untuk jaga kebersihan sungai. Dan kalau tak jaga kebersihan sungai, akan ada kesan kepada kesihatan, kesan kepada persekitaran, dan kesan kepada orang yang tinggal di persekitaran sungai tersebut. So bila dah ada perkataan yang berimpact macam ni, akan adalah kesan kepada tindakan pendengar itu nanti. Yang ketiga, qaulan ma'rufa, kata-kata yang baik. So untuk berpantun juga kena pilih perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang memberi message yang positif, yang bila masuk ke dalam hati pendengar, so dia akan rasa selesa dan bersedia untuk membuat perubahan. So kata-kata yang baik inilah yang kita nak nilai semasa membuat penilaian nanti. Yang keempat, qaulan karima, ucapan yang mulia. Ucapan yang mulia ni sangat sensitif. Tapi mau tak mau, perkataan-perkataan yang menggambarkan kebaikan, kebahagiaan, ketinggian moral, nilai-nilai yang baik, ataupun tingkah laku yang menjurus kepada kejayaan dan kecemerlangan. So ucapan ni walaupun kita bercakap saja, tetapi dia memiliki tenaga yang boleh menyebabkan perubahan. So kalau kita kata pandai kepada anak kita, kepada adik kita, perkataan pandai ini akan masuk ke dalam hati dan pemikirannya yang akan membuat perubahan yang besar dalam nilai dan juga sikap anak ataupun adik kita tadi. So kalau kita sering cakap pandai pada orang lain, tingkah lakunya kita akan lihat akan berubah ke arah kepandaian tadi. Dan begitulah perkataan yang lain. Yang kelima, qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Bukannya lemah ataupun bukannya lembut sangat, tapi perkataan yang tidak mengguris perasaan, perkataan yang tidak menjatuhkan maruah,
ataupun perkataan yang bukannya perkataan yang boleh menjejaskan reputasi ataupun prestasi. So, lemah lembut ni maksud perkataan yang bahasanya yang indah, yang diungkapkan secara melodi, berirama dan juga beri kesan kepada kehadiran jiwa yang nak mendengar tadi. So, itu maksud lemah lembut dalam qaulan layyina. Bukannya keras, bukannya kasar, bukannya berteriak ataupun bertempik, tetapi dinyatakan secara berhemah dan cermat. Dan yang terakhirnya adalah qaulan maisura. So, qaulan maisura ni adalah sesuatu yang mudah difahami. Kalau nak bersajak, berpantun, bersloka nanti, kita boleh pilih perkataan yang mudah untuk pendengar faham. Sebab bila kita pilih perkataan yang mudah difahami, orang akan membuat tindakan dengan apa yang mereka faham. So, kalau perkataan tu sukar difahami, sebagaimana minda kita nak memproses perkataan tersebut? Bagaimana kita nak menggerakkan perubahan? Bagaimana kita nak mengubah sikap? Jadi tidak dapat mencapailah matlamat. Kenapa kita nak buat ucapan yang baik-baik, sajak yang menarik ataupun pantun yang menggerakkan orang untuk membuat perubahan. So, ada 6 etika dalam sayembara puisi ini yang boleh dijadikan sebagai panduan untuk melahirkan ataupun membentuk ataupun mencetuskan idea teks yang baik, sajak yang baik, pantun yang menarik dan sloka yang memberi impak kepada pendengar. So, itu adalah etika yang sangat penting untuk kita tahu. Dan itu sahaja daripada saya, kalau saya dapat kongsikan bagaimana kita menggunakan TikTok ini sebagai satu platform untuk membuat sayembara puisi yang menarik, sama ada sajak, pantun ataupun sloka. So, saya harap dengan penerangan ini, selepas ini adik-adik yang atau pelajar yang berminat nak menyertai pertandingan ini, so bolehlah memikirkan apakah akaun yang mereka hendak cipta, dan juga nama yang terbaik supaya akaun TikTok kita nanti akan menjadi FYP kepada akaun-akaun yang lain. Dan juga bagaimana kita boleh melahirkan pengguna TikTok yang beretika, yang tahu maruah diri dia, yang tahu menggunakan bahasa yang baik-baik dan tahu bagaimana untuk mengubah persekitaran ini menjadi sesuatu yang sama-sama kita nak, yang sama-sama kita raikan ke arah kesejahteraan kehidupan kita bersama. Itu saja daripada saya, Dr. Nurul Najah, untuk penerangan yang ringkas tentang penggunaan TikTok ini, hampir 1 jam. InsyaAllah kalau ada masa, barangkali saya boleh tunjukkan sekejap nanti. Tapi saya pulangkan baliklah pada Dr. Nurul Najah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zahir atas pencerahan yang begitu menarik sekali dan sebenarnya mudah juga sebenarnya nak buat TikTok ni. Saya ingatkan macam susah sangat. Okey, tapi yang amat memberi kesan kepada saya adalah yang berkenaan dengan qaulun sadida, qaulun baliga ni memang sewajarnya kita walaupun Dr. Zahir mengutarakan berkenaan dengan qaulan sadida baliga, ma'rufa, karima, layina and then maisura untuk penghasilan sajak, pantun dan seloka, tapi sebenarnya itulah intipati yang patut kita letak juga dalam TikTok kita. Saya rasa itulah yang boleh manfaat yang diberikan oleh TikTok bila ramai yang menggunakan bahasa-bahasa yang baik dalam TikTok dan ramai yang memberikan persembahan yang positif, yang berpengetahuan, memberi impak kepada masyarakat, dan saya rasa itulah yang terbaik. Kita patut berjuang. Saya harap lebih ramai yang di kalangan masyarakat yang berjuang untuk mengurangkan perkara-perkara negatif dalam TikTok supaya yang benda yang baik lebih diminati, supaya kita nak mengurangkan benda-benda yang negatif tersebut dalam masyarakat kita. Dan kalau ikutkan memang TikTok ni memberi kesan yang hebat pada sebahagian hingga menyebabkan menjadi kaya. Macam contoh dia yang dekat Perancis tu yang Hamil tu kan,
yang dia terkenal sampai menjadi seorang yang kaya dengan hasilnya TikTok yang memang mudah dan simple, tapi kesannya positif. Dia memberi sesuatu yang simple dan positif, something yang bukannya ridiculous, bukannya mengarut-ngarut, tapi memberi satu benda yang menunjukkan benda yang memang memberi ruang yang positif pada dalam dunia yang gila dengan TikTok, tapi ke arah yang maknanya yang tidak disenangi, tidak senangi dalam, terutama mereka yang mempunyai agama lah, yang mempunyai menganut agama tertentu. Okey, jadi apa yang Dr. Zahid tadi nak tayangkan lagi? Boleh tunjukkan sebelum saya selesaikan program ini. Apa yang nak tayangkan boleh? Saya boleh kongsikan sikit bagaimana nak upload secara praktikal lah, secara mudah. Klik video yang saya boleh kongsikan. Okey. Saya stop sekejap Okey, sekejap ataupun saya kongsikan saya ingat dia punya klip video ni tak dapat keluar Dr. Nurul Najah. Okey, terima kasih Dr. Zahir. Sebelum saya akhiri webinar yang nombor 3 ini, sekiranya sesiapa yang ingin mendapatkan dan yang tidak dapat join kita pada waktu ini dan ingin mengetahui dengan lebih lanjut, ada 3 cara. Pertama, pergi ke YouTube UTM STEM Center, STEM STEM Center, ataupun laman web pertandingan sayembara puisi. Yang ketiga, Facebook, Pusat Jaringan Industri dan Masyarakat. Ada tiga tempat platform yang kita boleh dapat. Kita boleh lihat semula pada webinar yang 1, 2 dan 3. Okey, sebelum saya akhiri webinar ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Zahir. Dr. Zahir ini berjiwa seni memindahkan teknologi. Okey, dia memang suka bawa yang teknologi sini dan dia banyak membantu mereka yang ingin menghasilkan penulisan dengan cara yang lebih mudah. Dan sekarang ni beliau tengah mempelajari tentang micro credentials dan saya doakan yang terbaik untuk Dr. Zahir. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar dan saya sudahi program webinar ini dengan surah dengan tabligh kibarah dan surah wal asri. Sekian, terima kasih kepada Dr. Zahir dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.